ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muallim Ahmad. Okey, sebelum kita mulakan kelas, mari kita baca doa sebelum belajar. Waalaikumsalam. Okey, sama-sama baca doa. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, siapa yang baru masuk? Boleh buka buku teks bahasa Melayu muka surat 169. Buku teks bahasa Melayu muka surat 169. Okey dah, semua dah buka dah buku? Dah. Okey, muka surat 169. Hari ini tajuk yang akan kita belajar ialah tentang ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, tak apa. Siapa ingat lagi apa itu ayat tunggal dan apa itu ayat majmuk? Ingat lagi tak tajuk ni? Okey, sebelum kita pergi ke dalam buku teks awak tu, Mualina semua orang tengok kat depan ni, Mualina akan tunjukkan kepada awak video tentang ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, kita pergi dulu satu persatu. Yang pertama kita pergi dengan tajuk ayat tunggal. Okey, apa itu ayat tunggal? Siapa ingat lagi ayat tunggal? Ingat ayat tunggal dan ayat majmuk. Kita pergi dulu yang pertama, ayat tunggal. Ini tajuk yang pertama kita pergi tentang ayat tunggal. Okey, apa itu ayat tunggal? Ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Itu ayat tunggal. Satu subjek, satu predikat. Bahasa mudahnya ialah subjek ni maksud dia benda hidup, nama orang. Kalau predikat ni pula ialah keterangan. Keterangan kepada subjek. Subjek keterangan dia. Itu predikat. Kenapa dengan subjek tu? Okey, contoh dia. Ayat yang pertama. Contoh dia bagi kepada kita. Yang pertama ialah ayah sedang memotong rumput. Ayah ini ialah subjek. Ni ayah subjek. Subjek ialah nama orang. Satu je subjek nama orang. Yang kedua lepas tu dia ada sedang memotong rumput. Sedang memotong rumput itu ialah predikat. Predikat ni keterangan bagi subjek. Kenapa dengan ayah tu? Kenapa dengan subjek? Dalam ayat ini subjek dia ialah ayah. Okey, predikat dia kenapa dengan ayah tu? Ayah sedang memotong rumput. Itu yang dimasukkan ayat tunggal. Ayat yang ada satu subjek dan juga satu predikat. Nama orang dia kena ada satu je. Tak boleh ada dua. Kalau ada dua nama orang, itu ialah ayat majmuk. Itu tentang ayat tunggal. Satu subjek dan satu predikat. Dalam ayat mesti ada satu nama orang dan satu je keterangan dia. Dan yang ketiga ialah ayat tunggal. Ayat yang tiada kata hubung. Contoh kata hubung dan, serta, lalu, setelah, hingga, dengan, untuk, supaya, kerana. Itu semua ialah ayat kata hubung. Dalam ayat tunggal dia tiada kata hubung. Tengok, ayah sedang memotong rumput. Tak ada pun kata hubung. Tak ada pun dan, ke, untuk, ke, kerana, supaya, tak ada. Ayat tunggal dia tiada kata hubung. Okey, boleh faham setakat ni tentang ayat tunggal? Kalau tak faham boleh tanya.
Okey, itu ialah ayat tunggal. Okey, kita pergi pula dengan yang kedua, ayat majmu'. Tadi ayat tunggal. Yang kedua, kita pergi pula dengan ayat majmu'. Okey, ayat majmu' ni ayat yang macam mana pula? Ayat tunggal, satu subjek, satu predikat. Ayat majmu' ni, dia ada dua. Yang pertama, dia boleh ada dua atau lebih subjek ataupun predikat dia ada dua. Kalau ayat tunggal satu je, satu subjek, satu predikat. Ayat majmu' ni dia boleh ada satu, boleh ada dua. Maksudnya dia ada lebih daripada satu. Ada dua subjek ataupun dua predikat. Dan dalam ayat majmu' ada kata hubung. Kena ingat yang tu. Ayat majmu' ada kata hubung. Ayat tunggal tiada kata hubung. Contoh kata hubung, atau, dan, kecuali, lalu, mahupun, malahan. Ini semua ialah kata hubung. Ya, Alif? Jika saya nak bicara. Silakan. Okey, boleh faham tak setakat ni? Ingat, ayat tunggal, ayat majmu', ayat yang ada dua subjek dan dua predikat. Dan dalam ayat tunggal, ayat majmu' dia ada kata hubung. Okey, mari kita tengok contoh yang pertama dia bagi kepada kita. Yang pertamanya, kat sini dia bagi kepada kita yang pertama, Amni suka makan ayam. Ini yang pertama. Amni suka makan ayam. Amni suka makan ikan. Amni satu subjek, satu predikat. Amni suka makan ayam, Amni suka makan ikan. Ini ialah ayat tunggal. Ayat tunggal ada satu je subjek, nama orang Amni, predikat pun ada satu je. Itu ayat tunggal. Kalau nak gabungkan ayat tunggal ini menjadi ayat majmu', kita mesti masukkan kata hubung. Kata hubung yang sesuai kat sini ialah dan. Dan ini ialah kata hubung. Dan ni kita gunakan untuk benda yang sama. Okey, contoh dia yang pertama. Amni suka, tadi ini ayat majmu'. Amni suka makan ayam dan ikan. Dua ayat dekat atas ini, dekat atas dua ayat ni, kita gabungkan dia menjadi satu ayat. Dengan menggunakan kata hubung. Bila sebut gabungkan, kita kena gabungkan dia dengan kata hubung. Okey, ingat. Ayat majmu' ada dua subjek, dua predikat dan ada kata hubung. Tengok. Amni. Amni ialah subjek. Ada satu je nama orang dalam ni. Lepas tu predikat dia suka makan ayam, ikan. Ini ialah predikat. Ada dua predikat. Walaupun satu subjek, dua predikat. Nama orang satu predikat, satu, dua. Dan ada kata hubung dan. Kata hubung dan. Bila ada kata hubung je, itu ialah ayat majmu'. Kalau dekat atas ni, yang ke atas ni dia bagi kepada awak ni, Amni suka makan ayam, ini ialah ayat tunggal. Amni suka makan ikan, ayat tunggal. Satu subjek, satu predikat dan tiada kata hubung. Ayat majmu' pula kita mesti masukkan dia kata hubung. Contoh dia, ayat dia akan jadi Amni suka makan ayam dan ikan. Sama je. Dekat atas ni Amni suka makan ayam, Amni suka makan ikan. Ayam, ikan. Ada benda yang sama. Dan kita hanya perlu masukkan sahaja kata hubung. Dan dalam ayat majmu' ada kata hubung. Boleh faham setakat ni? Ini ialah ayat majmu' yang ada satu subjek, dua predikat. Kita pergi yang kedua. Tadi dia ada dua subjek dan satu predikat. Tengok yang pertama, contoh yang pertama dia bagi kepada awak. Ayat majmu' dua subjek. Maksudnya dalam ayat itu ada dua orang. Amir dan Azim. Dua subjek. Ada dua subjek. Sedang berbual-bual di dalam kelas, itu ialah predikat. Dua subjek tapi predikat ada satu. Dan dia ada kata hubung dan. Bila ada kata hubung je, itu ialah ayat majmu'. Yang kedua, dia bagi pula yang kedua. Ingat yang pertama, ayat majmu' dia ada dua subjek, satu predikat. Ataupun dia boleh ada satu subjek, dua predikat. Nama orang ada satu je, Lia. Tapi predikat dia ada dua.
Lia, kenapa dengan Lia? Lia sedang basuh pinggan dan dia sedang menyanyi. Dan dalam ayat ini ada sambil kata hubung. Bila ada kata hubung je, itu ialah ayat majmuk. Boleh faham setakat ni tentang ayat tunggal dan ayat majmuk? Ada sesiapa nak tanya soalan tak? Kalau tak faham boleh tanya. Okey, kalau tak ada soalan, kita pergi kepada buku teks awak tadi tu. Dalam buku teks awak ini, tajuknya dia bagi kepada kita berhemah untuk bercuti. Okey, dalam aktiviti ini kita nak bina ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, yang pertama dia bagi kepada kita. Yang pertama tajuknya ialah berhemat untuk bercuti. Okey, siapa tajuk dia? Zara. Zara berbual-bual dengan Lian. Mereka berbual-bual tentang gambar yang diambil semasa mengunjungi karnival pelancongan dan percutian di Sabah. Zara dan Lian sedang berbual-bual. Okey, siapa yang baru masuk? Teks Bahasa Melayu muka surat 169. Okey, tadi muallim ajar awak tentang ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, jadi mari kita cuba bina ayat tunggal dan ayat majmuk. Bina ayat tunggal dan ayat majmuk kat sini. Okey, yang pertama tengok dulu gambar yang pertama. Dia bagi kepada kita gambar yang pertama. Awak tengok kat sini yang muallim highlightkan ni. Ni gambar yang pertama. Dia bagi perkataan gembira karnival. Karnival apa yang Zara pergi? Karnival pelancongan. Okey, ayat yang pertama dia bagi kepada kita, saya berasa sangat gembira. Ini ayat tunggal. Ada satu subjek, saya berasa sangat gembira. Satu subjek, satu predikat. Saya dapat pergi ke karnival pelancongan. Satu subjek, satu predikat. Jadi dua ayat ini ialah ayat tunggal. Satu subjek, satu predikat dan dia pun tiada kata hubung. Jadi kita nak jadikan dia sebagai kata ayat, kita nak jadikan sebagai ayat majmuk, kita mesti masukkan kata hubung. Jadi ayat pertama tadi dia bagi kepada kita, saya berasa sangat gembira. Okey, awak tengok gambar yang pertama. Gambar yang pertama, ayat tunggal dia bagi kepada kita, saya berasa sangat gembira. Okay, kita buat dekat atas sini. Untuk gambar yang pertama, saya ayat tunggal dia bagi kepada kita ialah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya berasa sangat gembira. Ayat tunggal. Untuk gambar yang pertama, awak tengok dalam gambar yang pertama dia bagi saya berasa sangat gembira. Titik. Yang kedua dia bagi saya dapat pergi ke karnival pelancongan. Titik. Ini ialah ayat tunggal. Satu subjek, satu predikat. Okey, jadi mari kita gabungkan dua ayat ini menjadi satu ayat. Kita gabungkan dia menjadi ayat majmuk. Dan ayat majmuk kita kena masukkan kata hubung. Saya berasa sangat gembira, saya dapat pergi ke karnival pelancongan. Okey, kalau dalam ayat ini kata hubung apa yang sesuai kita nak gabungkan dia? Saya berasa sangat gembira. Kata hubung apa yang sesuai kita nak masukkan dalam ayat ini? Yang ini kita dah tulis. Kita nak gabungkan dengan ayat yang kedua ni. Dapat pergi ke karnival pelancongan. Saya berasa sangat gembira kerana. Kata hubung yang kita kena masukkan ialah kerana. Kerana ni untuk sebab. Sebab apa dia gembira? Sebab dapat pergi ke karnival pelancongan. Ini ada dua ayat. Satu
dua ayat tunggal. Kita gabungkan dua ayat ini menjadi satu je ayat. Dan akan terjadilah saya berasa sangat gembira kerana ada kata hubung. Bila ada kata hubung itu ialah ayat majmu'. Boleh faham setakat ni? Boleh. Tak faham tanya, jangan diam je. Ini kerja rumah awak untuk hari ni. Tak faham tanya, jangan diam je. Okey, gambar yang kedua kita pergi dengan gambar yang kedua sebelah dia ni. Yang pertama dia bagi perkataan ialah memalu dan bertepuk. Yang memalu ni ini dipanggil memalu. Dia memalu gong. Dia tepuk gong tu. Kita panggil memalu. Kita tak panggil tekan ke tumbuk ke tak. Kita panggil memalu gong. Dan yang bertepuk dua orang ini. Jadi yang pertamanya kita kena bina ayat tunggal. Jadi ayat tunggal apa? Untuk perkataan pertama memalu. Kita nak gunakan ayat macam mana? Memalu. Siapa yang memalu? Ingat nak bina ayat kita gunakan teknik skop. Bagi satu nama. Ayat tunggal satu nama je. Okey, contoh dia kita bagi Encik Faris. Contoh dia. Yang lelaki yang pakai baju biru tu. Encik Faris memalu gong. Contoh ayat dia. Gong tu ialah alat muzik. Titik. Yang kedua dia bagi perkataan bertepuk. Siapa yang bertepuk tu? Kita boleh gunakan penonton sedang bertepuk. Titik. Ayat tunggal. Satu subjek, satu predikat. Jadi daripada dua ayat tunggal itu kita nak gabungkan dia menjadi satu ayat. Kita nak kena gunakan kata hubung apa yang sesuai. Yang pertama kita kena masukkan dulu ayat pertama. Encik Faris memalu gong. Lepas tu nak masukkan penonton sedang bertepuk. Nak gunakan kata hubung apa yang sesuai. Dan supaya untuk sesuai tak? Encik Faris memalu gong supaya penonton sedang bertepuk. Tak sesuai. Apa yang sesuai kita nak gunakan dalam ayat ini? Apa yang sesuai? Ada orang tak dalam kelas ni? Encik Faris memalu gong lalu penonton sedang bertepuk. Sesuai. Encik Faris memalu gong supaya penonton bertepuk. Jadi kata hubung apa yang sesuai? Cep. Dan supaya untuk Kemudian. Kemudian boleh tak? Encik Faris memalu gong kemudian penonton bertepuk. Apa lagi yang sesuai? Cep. Encik Faris memalu gong penonton bertepuk tangan. Kat sini kita boleh gunakan kata hubung Sambil. lalu. Kalau sambil tu buat dua kerja dalam satu masa. Kalau lalu ni maksudnya dia buat kerja itu dah siap buat pula benda lain. Sambil pun sesuai tak? Sambil pun sesuai juga. Awak nak gunakan kena tengok ayat dulu macam mana. Sambil pun sesuai. Encik Faris memalu gong sambil penonton bertepuk tangan pun betul. Yang kedua awak boleh gunakan apa lagi? Lalu pun betul juga. Encik Faris memalu gong lalu penonton bertepuk tangan. Sambil ni maksudnya buat dua kerja dalam satu masa. Mula-mula memalu gong, yang kedua tepuk tangan. Kalau lalu ni buat dulu kerja ni, lepas tu buat pula kerja lain. Mula-mula buat memalu gong, yang kedua dia tepuk tangan. Itu cara kita gabungkan dua ayat tunggal itu menjadi satu ayat majmu'. Boleh faham tak? Ada sesiapa nak tanya soalan tak? Boleh faham. Ada orang dalam kelas tak ni? Semua ni je bercakap seorang-seorang. Okey, tengok pula gambar yang ketiga.
Gambar yang ketiga, mari kita buat untuk nombor 3 pula. Okey, nombor 3 dia bagi kepada kita yang pertamanya kita pergi. Okey, nombor 3. Ni gambar yang ketiga. Nombor 1 dia bagi kepada kita ramai pengunjung yang datang. Ayat tunggal. Suasana menjadi riuh rendah. Ayat tunggal. Jadi bila kita nak gabungkan dia, kata hubung yang sesuai kita gunakan kat sini dia bagi hingga. Jadi ramai pengunjung yang datang, suasana menjadi riuh rendah. Itu ialah ayat tunggal. Tengok. Kita nak gabungkan ayat tunggal ini menjadi satu. Yang pertama dia bagi kepada kita ramai pengunjung yang datang, titik. Yang kedua, suasana menjadi riuh rendah, titik. Jadi dua ayat tunggal ini kita nak gabungkan dia menjadi ayat majmuk. Kita gunakan kata hubung yang sesuai ialah hingga. Yang sesuai. Kata hubung yang sesuai ialah hingga. Jadi baru kita tulis ramai pengunjung yang datang hingga suasana menjadi riuh rendah. Itu ayat majmuk dia. Kita gunakan kata hubung hingga yang sesuai. Boleh faham setakat ni? Ada orang tak dalam kelas ni? Boleh. Okay, lain semua dulu tengok game. Tengok YouTube. Okey, nombor 4. Yang pertama dia bagi kepada kita kami mendapat hadiah, kami mendengar penerangan jurujual. Kata hubung yang sesuai ialah setelah. Jadi dua ayat tunggal ini kita nak jadikan dia ayat majmuk macam mana? Kita nak gabungkan dua ayat itu menjadi satu ayat majmuk. Kami yang pertama kami mendapat hadiah. Titik. Yang kedua, kami mendengar penerangan jurujual. Titik. Dua ayat majmuk ini, dua ayat tunggal ini kita nak gabungkan dia menjadi satu. Nak buat macam mana? Kami mendapat hadiah. Kata hubung apa yang kita nak gunakan? Nampak hadiah. Kerana. Kerana tak sesuai. Tengok dalam petikan dia bagi apa? Dia dah bagilah setelah. Mula-mula kami mendapat hadiah setelah mendengar penerangan jurujual. Tak perlu ulang banyak kali. Kami sama je. Start sekalikan je. Kami mendapat hadiah setelah mendengar penerangan jurujual. Setelah. Itu cara kita dia menggabungkan dua ayat tunggal menjadi satu ayat majmuk. Boleh faham tak setakat ni? Saya pernah tanya soalan tak? Okay, kalau semua faham, tengok pula nombor 5 dan nombor 6. Ada dua lagi kita habiskan. Okay, nombor 5 dia bagi kepada kita. Nombor 5. Gambar yang kelima. Yang pertama dia bagi saya. Dia dah bagi dah kepada kita ni. Ayat tunggalnya ialah saya berasa sangat teruja. Saya menaiki kapal terbang ke Sabah. Kata hubung yang sesuai kat sini dia bagi ialah ketika. Dia sama je dia bagi kepada kita. Yang pertamanya dia ada ayat tunggal dia saya berasa sangat teruja. Ayat majmuk dia saya berasa sangat teruja. Yang kedua saya menaiki kapal terbang ke Sabah. Menaiki kapal terbang ke Sabah. Kata hubung dekat sini yang sesuainya ialah kata hubung ketika. Saya berasa sangat teruja.
ketika menaiki kapal terbang ke Sabah. Itu contoh dia. Boleh faham tak setakat ni? Okay, nombor 6 yang terakhir sekali. Dia dah bagi kepada kita ayat majmuk. Kami tinggal di inap desa Kundasang supaya dapat menjimatkan perbelanjaan. Jadi kita kena pisahkan dia menjadi ayat tunggal. Okey, contoh nombor 6 dekat sini. Ayat majmuk dia dah bagi dah kepada kita. Kami tinggal di inap desa Kundasang supaya kata majmuk dia bagi supaya dapat menjimatkan perbelanjaan. Ini ayat majmuk dia bagi kepada kita. Sekarang ni ayat majmuk ni kita nak pisahkan dia menjadi ayat tunggal. Ayat tunggal ada 2. Ayat majmuk 1 je. Kita gabungkan dia supaya dapat menjimatkan perbelanjaan. Okey, jadi yang ini macam mana kita nak pisahkan dia? Ayat tunggal yang pertama dia. Misalnya yang pertama, kami tinggal di desa Kundasang titik supaya dapat menjimatkan perbelanjaan. Jadi kat sini kami dapat menjimatkan perbelanjaan. Okey, yang pertama dia kami tinggal di inap desa Kundasang. Sama, kami tinggal di inap desa Kundasang. Yang kedua, kami dapat menjimatkan perbelanjaan. Dapat menjimatkan perbelanjaan. Kita gabungkan ayat itu dengan kata hubung supaya. Supaya ini sebab. Sebab apa tinggal di inap desa? Supaya dapat jimatkan perbelanjaan. Itu cara kita pisahkan ayat majmuk menjadi ayat tunggal. Okey, boleh faham tak setakat ni? Ada orang tak? Awak dah jam 4 dah ni. Benda macam ni sepatutnya benda basic je. Awak dah kena tahu dah benda ni. Faham tak? Ada siapa ada soalan tak? Tak ada tak. Okey, kalau tak ada soalan, kerja rumah awak untuk hari ini ialah awak Bina lengkap. ayat. Bina ayat, lengkapkan yang kosong-kosong ni. Yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Ada 3 benda yang awak kena lengkapkan. Faham semua? Buat macam yang Mualim, jawapan tadi Mualim dah bagi daripada awak, kita dah bincang dah tadi. Jadi Mualim dah awak tulis balik. Awak tulis balik semua ini. Buat satu-satu. Yang mana satu ayat tunggal. Lepas tu awak tulis 1, 2. Lepas tu tukarkan ayat tunggal itu menjadi ayat majmuk. Ada 1. Okay, faham semua? Ya. Tulis kat buku tulis Ya, dekat buku tulis. Okey. Jadi kerja rumah awak hari ni ada 3. Ini yang pertama, ini yang kedua dan ini yang ketiga. Ada 3 benda. Boleh faham semua? Ada siapa nak tanya soalan tak sebelum kita habiskan kelas kita pada pagi ini? Ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, setakat ini sahajalah kelas kita untuk pagi ini. Kita tutup kelas kita dengan baca doa surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asri innal insana lafi khusr illallazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Waalaikumsalam. Sama-sama.